Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tajuk kita yang ketiga, selepas yang pertama itu kita selesaikan. Yang seterusnya tajuk kita golongan yang rugi di akhirat nanti. Dan ini tambahan lah tuan-tuan. 35 golongan yang menyesal di akhirat nanti. Siapakah mereka? Jadi kita, supaya kita tak tergolong di kalangan golongan 35 golongan ini. Sebenarnya banyak tuan-tuan. Bukan 35, terlalu banyak. Cuma saya sempat jumpa mungkin 35 lah daripada pembacaan. Sebenarnya banyak. Dari Al-Quran, daripada hadis Nabi SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Maknanya yang menyesal nanti, sebenarnya menyesal itu bukan di akhirat saja. Di dunia lagi dah menyesal dah. Dah rugi dah. Apatah lagi di akhirat. Ini gambaran lah. Bukan betul bukan benar. Contoh gambaran di yaumil qiyamah. Okey. Alhamdulillahi wahdah wassalat wassalamu ala man la nabiyyan ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa junudihi wa ba'd. Kita tengok terjemah teruslah. Okey, ini contohlah. Gambaran di yaumil qiyamah, tapi lebih hebat, lebih dahsyat lagi lah. Ini gambaran pelukis sahaja. Allah akan menghimpunkan seluruh makhluk manusia ini dan jin di akhirat nanti. Pada hari itu, yang jelasnya anak muda akan menjadi beruban. Memang ada ayat, nanti tak akan jumpa lah ayat-ayat dia. Anak yang masih muda, tetapi kerana ketakutan disebabkan yaumul qiyamah ini, anak muda menjadi beruban. Hati menjadi gemetar lantaran terlalu takut berhadapan dengan yaumul qiyamah. Hati manusia yang asalnya tenang, gembira, menikmati nikmat dunia ini, bila berlakunya yaumul qiyamah akan menjadi terlalu gemetar kerana terlalu takut. Dan badan menjadi menggigil kengerian, takut. Bahkan perempuan yang mengandung pun tak sedar bayi yang keluar daripada perutnya. Dan perempuan yang sudah menyusukan anak pun tak sedar. Dia melepaskan anaknya itu daripada susuan dirinya. Lantaran terlalu gerun menyaksikan dahsyatnya yaumul qiyamah. Allahu Akbar. Pemandangan yang amat menyeramkan. Terlalu banyak Al-Quran, terlalu banyak ayat Quran dan hadis berkaitan dengan pemandangan yaumul qiyamah ini. Nanti kita akan jumpalah satu persatu dalam kupasan nanti. Okey. Ini maknanya hari ini kita mempelajari sesuatu yang belum berlaku, tetapi kita boleh bersiap sedia untuk memastikan kita tak terjebak dalam benda-benda yang akan menyebabkan kita menyesal di akhirat nanti. Dan penyesalan itu tidak ada gunanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Na'udzubillah. Okey. Ini contohlah yang dah berlaku kat dunia ni. Berlaku puting beliung, taufan, tsunami, tanah runtuh. Itu merupakan tanda-tanda dekatnya dengan kiamat. Dan Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhan nasu اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. Ini satu ayat yang biasa kita dengar. Gambaran tentang berlakunya hari kiamat. Apa yang akan berlaku? Anda tengok terjemah terus. Okey. Wahai manusia, bertakwalah kamu kepada Tuhanmu.
takutlah kamu kepada Tuhanmu. Bertakwalah kamu kepada Tuhanmu. Dalam erti kata, ulama kata bagaimana masuk bertakwa? Imtithalu awamirillah wajtinabu an-nawahi. Cara nak melaksanakan takwa itu, yang paling mudah ulama kata ialah melaksanakan apa yang disuruh dan meninggalkan apa jua yang dilarang oleh Allah. Itulah orang yang bertakwa. Kan? Bukan takwa ni macam kita takut pada makhluk. Takut makhluk kita makin jauh. Harimau ke, singa ke, benda yang menakutkan. Maka kita takut, maka kita jauh. Tetapi bertakwa kepada Allah lagi dekat dengan kita melaksanakan perintah dia dan kita meninggalkan apa jua larangan dia. Sungguh, kata Allah, goncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar, sangat dahsyat. Ingatlah, pada hari kamu melihat peristiwa-peristiwa yang mengerikan itu, antaranya tiap-tiap ibu penyusu akan melupakan anak yang disusukannya. Dahsyat sangat. Kita tak pernah dengar orang yang menyusu anak sampai lupa anak dia. Dia akan susu sampai kenyang biasa anak dia tu. Tapi bila berlakunya kiamat, dia lupa yang dia sedang menyusukan, dia campak anak tu. Ada ulama kata berdasarkan ayat ini, maknanya dia tak sedar pun anak tu tercampak jauh daripada diri dia. Kerana dia terlalu takut dengan kedatangan kiamat. Maknanya, aku pun tak mampu nak menghadapinya. Aku tak mampu nak pastikan aku juga boleh selamatkan kamu, wahai anakku. Dan tiap-tiap perempuan yang mengandung akan gugurlah anak di dalam kandungannya. Dahsyat sangat. Tuan-tuan kan? Dan engkau akan melihat manusia seperti orang mabuk. Kelang kabut. Lari sana, lari sini. Macam tak betul lah, macam orang sewil lah. Macam orang gila. Kan? Mabuk. Padahal mereka sebenarnya tidak mabuk. Tetapi mereka menghadapi azab Allah yang terlalu dahsyat, terlalu berat. Kan macam kita lah tuan-tuan, ulama bagi bandingan. Kalau kita tengah tidur malam, nyenyak, tiba-tiba orang menjerit dari luar rumah kita terbakar. Dan ada kejadian berlaku di Mesir, banyak tempat lah tuan-tuan kejadian berlaku kan. Keluar daripada bilik rumah tu ataupun hotel tu, tak pakai pakaian, tak ada pakaian. Dia tak sedar pun yang dia. Tapi bila orang menjerit, kau tak malu, tak ada pakaian, dia tutup muka dia. Yang bawah buka juga. Sebab dia malu kan. Dia kelang kabut tuan-tuan. Keluar dalam keadaan lelaki perempuan tak berpakaian. Kerana takutkan api. Ataupun kalau berlaku di Mesir, anak saya kata anak saya belajar kat sana, 2 orang. Dia kata kalau berlaku gempa bumi tu, keluar hotel tu tak peduli. Apa yang dipakai itulah dia kata. Takut diimpak bangunan. Begitulah. Itu baru kecil tu. Belum lagi kejadian dahsyat berlakunya hari kiamat yang dinyatakan oleh Allah dalam ayat ini. Na'udzubillah. Okey, Allah sebut lagi, an-nasu yaumul qiyamati sinfan. Imma aminuna kama fi qawlihi ta'ala allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Manusia itu terbahagi kepada dua pembahagian lah. Pertama, tentulah orang yang beriman. Sebab tu berdasarkan hadis Nabi, sebelum berlakunya kiamat, sebelum turunnya Dajjal ni, kan, kita telah dimatikan dulu oleh Allah. Orang beriman akan dimatikan dulu oleh Allah. Maka kita tidak akan bertemu, tidak akan berhadapan dengan hari kiamat yang dahsyat tu. Kita diselamatkan. Yang akan menerima, yang akan menghadapinya adalah golongan kafir. Na'udzubillah. Mereka lah yang akan menghadapi ujian dahsyat, kedahsyatan hari kiamat. Orang yang beriman dimatikan dulu oleh Allah. Yang mana orang beriman itu tidak mencampur adukkan antara iman dengan kezaliman. Tak ada. Iman-iman, zalim-zalim. Iman-iman, kufur-kufur. Dia tak campurkan antara dua itu. Dan bagi mereka keamanan. Wahum muhtadun, dan mereka akan mendapat petunjuk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa lagi orang beriman itu? Haula'il ladzina akhlasu al-ibadata lillahi wahdahu. Orang beriman itu adalah orang yang ikhlas dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan? La syarikalah, dan tak pernah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak tengok video sekarang ni ada ustaz-ustaz pun sama. Dia macam mengajak pula. Percaya pada cincin, percaya pada batu, percaya pada angka. Tapi ustaz, kan? Kita bimbang takut-takut kan? Bila orang yang dirawat tu sembuh,
Orang tu kata nasib baik ustaz beritahu saya tentang batu ni. Nasib baik ustaz beritahu tentang benda ni, jampi ni, mentera ni. Yang buka Al-Quran lah maksud dia. Takut-takut tu lah. Benda syirik kita buat. Walaupun ustaz tak kisah, ustaz ke tidak kan. Kadang-kadang akar kayu tuan-tuan, anda tengok baru ni kan, akar kayu pelik-pelik lah. Ustaz tu kata simpan akar kayu ni. InsyaAllah kamu akan dijaga. Mana boleh cakap macam tu, na'udzubillah. Kan yang jaga kita kan Allah. Apalah akar kayu pula, na'udzubillah. Simpan tongkat ni, simpan kayu ni, simpan batu ni. Amal doa ni. Doa tu pula tak adalah hadis, tak ada dalam Al-Quran. Saya apa, dia kata, saya ijazahkan doa ini pada awak. Awak akan dipelihara selagi awak jaga ayat ni. Jaga. Benda tak ada Quran pun. Kan? Dan ada yang ajak pergi kubur tuan-tuan. Pelik-pelik. Na'udzubillah. Tapi nama ustaz. Ajak pergi kubur, kita berdoa, kita sebut nama wali ni. Supaya wali ni lindungi kita. Dan sebenarnya banyak lagi wali yang berada kat dunia ni yang masih menjaga kita. Oi. Na'udzubillah kan. Memang kita percayalah wali tu. Tapi wali pula yang jaga, bukan Allah. Kan? Malaysia ni pun alhamdulillah dia kata jarang kena balak sebab kita masih ada beberapa orang wali yang menjaganya. Saya tanya dia, ustaz wali tu masih hidup ke? Dia dah mati dah dia tu. Tapi kekuatan kewalian dia masih menjaga. Anda kata pelik, kalau dia hidup pun kita tak percaya 100%. Kan yang jaga Allah Subhanahu Wa Taala, dia katakan wali yang jaga. Lepas tu kita tanya dia, kenapa kalau wali ada lagi kat dunia ni, kenapa tak tolong orang Palestin tu? Belum tiba masanya. Ada je jawapan dia. Sebab belum syarat lagi untuk mereka tolong orang Palestin. Kan? Macam-macam soalan. Macam-macam jawapan. Jadi mereka yang beriman itu ialah mereka yang ikhlas dalam ibadatnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata dan tidak pernah syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Walam yusyriku bihi syai'a, dan tak pernah syirik kepada Allah dengan sesuatu pun. Kan? Al-aminuna yaumal, dan mereka beriman dengan hari kiamat. Al-muhtaduna fid dunya wal akhirah, mereka ini orang yang mendapat petunjuk Allah di dunia dan di akhirat. La yahzuruhumul faz' al-akbar, dan mereka tak rasa takut pun bila berlakunya hari kiamat kerana mereka mendapat perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wasinful akhar, kumpulan yang kedua ialah khaifuna nadimuna muhsiruna yahzunuhumul fazal akbar, dan golongan yang kedua ialah golongan yang takut bertemu dengan bencana akhirat, dan mereka yang golongan yang menyesal nanti rugi, dan mereka tentu akan takut menghadapi dahsyatnya hari kiamat. Sebab tu orang beriman tak akan hadapi. Alhamdulillah. Tuan-tuan pelihara iman kita ni sampailah ke akhir hayat kita supaya kita tak bertemu dengan ketakutan, kedahsyatan hari kiamat. Okey. Manusia di hari kiamat nanti terbagi pada dua ni lah. Saya dah sebutkan tadi terjemahan dia. Kejutan yang dahsyat itu tidak membuat mereka berasa sedih, dan para malaikat akan menyambut mereka dengan ucapan, inilah harimu yang telah dijanjikan kepadamu. Jangan takut, dia katakan. Kamu mati dalam keadaan kamu tak bertemu pun dengan kedahsyatan kiamat. Dan inilah hari keamanan bagi kamu, bahagialah kamu, beruntunglah kamu, inilah hari yang dijanjikan untuk kamu. Kan? Ingatlah pada hari langit kami gulung seperti menggulung lembaran-lembaran kertas. Sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama, begitulah mudah bagi Allah untuk mengulanginya. Awal dunia tak ada, Allah Ta'ala jadikan. Tentulah bila tak ada, Allah nak adakan balik, tentulah terlalu mudah. Allah nak gulung dunia ni balik pun begitu mudah. Sebab ada juga orang yang mempertikaikan dunia dah jadi dengan gunung ganangnya, dengan planetnya, dengan sistem cakrawalanya, kan? Macam-macam ada ni, mampu ke Allah Ta'ala nak musnahkan dengan sekelip mata? Allah yang menjadikan daripada tak ada. Allah sebut kun fayakun. Takkanlah benda dah ada, nak dimusnahkan payah. Macam kita buat bangunan tuan-tuan kan, nak buat lagi payah. Kadang 2-3 tahun baru siap. Nak musnahkan baru saat je pakai bom kan. Tuan-tuan tengok orang yang musnahkan bangunan kan, lagi senang. Nak banding dengan buat dulu. Nak bina lagi payah daripada nak memusnahkan bangunan. Apatah lagi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey.
Bismillahirrahmanirrahim. Kejutan yang dahsyat itu ketika bumi dan langit hancur dan ketika manusia bangkit daripada alam kubur, tidak membuat mereka orang-orang yang beriman atau para calon penghuni syurga merasa sedih kerana mereka berada dalam kenikmatan. Dan para malaikat pun akan menyambut mereka dengan ucapan yang menyenangkan. Inilah hari kebahagiaan untukmu yang telah dijanjikan Allah untukmu untuk memasuki syurga, negeri yang penuh dengan kedamaian. Dan orang yang kuat iman dia, yang banyak amal ibadahnya, yang ikhlas dalam ibadatnya, yang tidak mensyirikkan Allah, akan dipermudahkan baginya untuk memasuki syurga Allah Subhanahu. Dipermudahkan. Tak cukup itu, Nabi pun akan bantu kita memberi syafaat dia. Dan syafaat ni banyak tuan-tuan. Anda pun bila belajar baru tahu. Dulu anda ada bayang syafaat tu daripada Allah dan daripada Nabi je. Rupanya banyak sangat. Syafaat Al-Quran, syafaat puasa kita, syafaat Qiyamul Lail kita, syafaat apa lagi? Syafaat Nabi, syafaat sahabat-sahabat yang soleh, syafaat para malaikat yang menyaksikan, yang menulis kebaikan kita. Terlalu banyak tuan-tuan. Anda tak ingat, banyaklah. Siapa yang terkejut? Ya Allah, kalau macam inilah banyak syafaat yang akan membantu kita, sudah pasti insya-Allah orang beriman akan masuk syurga. Tuan-tuan. Jadi itulah kita kena perbanyakkan. Kalau kat dunia ni kawan-kawan yang soleh. Bukan kawan-kawan yang soleh. Kerana dia akan menjadi teman kita, pemberi syafaat di hari kiamat nanti. Di saat kita dicampakkan ke dalam neraka, maka sahabat-sahabat yang baik inilah akan bertanya pada Allah, ya Allah, di manakah dia? Yang di dunia dulu dia lah yang ajak aku pergi masjid, dia yang ajak aku buat kebaikan, ya Allah. Dia yang mengajak aku untuk berderma, bersedekah. Tapi di mana dia? Allah kata, sahabatmu itu telah melakukan satu dosa yang besar sebelum kematian dia, maka dia layak untuk dicampakkan sementara ke dalam neraka. Menangis kawan-kawan kita kat dalam syurga. Ya Allah, kami tak sanggup dengar dia berada di neraka, ya Allah. So Allah tanya, apa yang kamu nak? Keluarkanlah ia daripada neraka. Maka kata Allah, dengan sebab doa kamu semua, aku keluarkan dia daripada neraka. Padahal kita ahli neraka, na'udzubillah, bukan kita lah. Seseorang tu kan, na'udzubillah. Dengan sebab permintaan doa para sahabat kita dalam syurga, Allah Ta'ala keluarkan kita yang dalam neraka tu ke dalam. Ada hadis dia, panjang hadis dia tuan-tuan. Anda lupa pula nak bawa hadis tu. Dan banyak ustaz-ustaz yang telah bawa hadis ni. Bahkan kalau dekat Indonesia, Ustaz Adi Hidayat, setiap kali dia bawa hadis ni, dia pasti akan menangis. Dia kata kemungkinan saya antara orang yang dicampakkan dalam neraka, maka tuan-tuan lah yang akan doakan saya nanti dikeluarkan daripada neraka. Okey. Kemudian apa lagi? Bismillah. Ini golongan kedua, golongan yang tak beriman. Langsung tak ada iman dalam hati dia. Bahkan mereka menentang Allah, menentang Islam, menghina Allah, menghina Islam, menghina Rasulullah, menghina para sahabat. Maka tempat mereka tentulah mereka akan berhadapan dengan neraka yang amat dahsyat. Na'udzubillah. Dahsyat sangat. Wal hazratu syiddatut talahhuf wan nadamu wa ta'assuf. Rugi itu maksud dia terlalu sedih sangat, terlalu derita sangat, terlalu menyesal sangat kerana apa yang telah mereka lakukan kat dunia dulu. Maka mereka menerima bahagiannya di akhirat. Anda dalam 2 bulan lepas tuan-tuan kan, anda duk tengok tafsir kan, bagaimana golongan yang menghina Nabi ni kan, yastahzi'un, menghina para sahabat, menghina Islam, dahsyat sangat tuan-tuan. Anak kata zaman kita ni tak jumpa lagi. Mereka menghina tubuh badan Nabi, kata Nabi gila, Nabi penyihir, Nabi kaki perempuan, Nabi penipu, pendusta. Mereka kata sahabat bodoh, golongan bodoh yang beriman dengan Nabi. Golongan yang teruklah dihina. Memang penghinaan dia tuan-tuan, mereka tak layak mendapat pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tak pernah dengar lagi zaman sekarang ni kita ada orang menghina Islam setara itulah. Ya ada kalau kat barat pun dia marah Islam ni, dia bakar Quran. Itu kira penghinaan jugalah.
Tapi orang-orang kafir Quraisy tuan-tuan, orang-orang munafik, dia menghina agama dahsyat sangat. Apa sahaja yang datang daripada Nabi, tak ada satu pun yang baik pada mereka. Semua dipandang hina. Kalau orang munafik tu depan Nabi dia puji. Belakang Nabi dia hina lebih teruk lagi daripada orang kafir lagi. Bahkan mereka berkompromi dengan orang kafir untuk menentang Islam. Tuan-tuan tengok, kalau tuan-tuan baca buka internet, saya tengok bagaimanakah buruknya penghinaan orang kafir terhadap Rasulullah. Dahsyat sangat tuan-tuan. Sampai ada yang nak bunuh Nabi kan, Abu Jahal tak silap kan, yang dia pegang batu besar tu. Dia naik bangunan tinggi, dia nak hempak kepala Nabi dengan batu tu. Allah Ta'ala tak izinkan. Tuan-tuan, dahsyat sampai peringkat nak bunuh. Kan? Itulah. Mereka yang tak beriman dahsyat dulu. Tapi kita tak adalah. Tak pernah dengar lagi orang Melayu kalau marah Islam, benci Islam pun sampai sekali penghinaan dia. Walaupun ada sekarang ni kat Indonesia saya sebut tu kan. Yang ustaz ni. Ustaz apa? Ustaz Saifuddin Ibrahim. Tuan-tuan balik type. Saifuddin Ibrahim. Dia kata aku tak mengaku tu Nabi dia. Sebab dia bukan Nabi. Dia Abang Mat. Abang Mat Lendi panggil. Astaghfirullahaladzim. Abang Mat Lendi. Lepas tu orang tanya dia kenapa ustaz panggil Abang Mat Lendi. Sebab banyak sangat bini dia berlendi-lendi. Astaghfirullahaladzim. Dia boleh hina Nabi macam tu. Kan? Dan kalau betul ada Allah, dia kata mana? Dah sampai hari ni tak ada pun balak turun pada aku. Aku dah hina Islam, aku dah hina Nabi, dah hina Rasulullah. Mana balak tu dia kata. Kalau betul Allah ada, tunjukkan. Tapi sekarang ni Allah tak ada tunjukkan lah. Dia berada di Amerika. Kan tengok muka dia dah tak macam muka manusia dah. Teruk sangat dah, na'udzubillah. Diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Jadi wa'anzirhum yaumal hasrati idh qudiyal amru wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun. Kan? Dan berikanlah mereka berita, peringatan bahawa mereka akan menyesal pada hari penyesalan nanti. Di mana pada hari itulah dibalas segala perbuatan mereka yang mereka lalai di dunia dulu dan mereka tak beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Wa ayyu hasratin a'zamu min fawati ridallahi wa jannati. Dan manakah penyesalan yang paling agung, yang paling besar selain daripada orang yang tidak mendapat redha Allah dan syurga dia. Habislah. Bila redha Allah tak dapat, syurga Allah pun tak dapat, itulah orang paling rugi kan. Jadi maknanya dan digantikan dengan balasan neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ala wajhin la yatamakkan minar rujuk. Dan keadaan dia tak boleh kembali dah tuan-tuan. Walaupun dia minta menangis-nangis depan Allah, ya Allah aku nampak dalam neraka ya Allah. Ya Allah aku menyesal ya Allah, kembalikanlah aku walaupun sehari ke dunia untuk aku menjadi orang yang beriman, orang yang soleh, orang yang bersedekah. Aku takut ya Allah melihat dahsyatnya azab neraka, tapi tak boleh dah. Allah, aku dah bagi dah kamu 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, ada yang 100 tahun, tapi kamu tak ambil pengajaran. Dan tidak ada istilah rujuk kembali ke dunia. Untuk melaksanakan amal ibadat, wala sabil lahu ila taghyir halahu bil audi ila dunia. Dan tidak ada jalan bagi dia untuk dia kembali ke dunia untuk mengulang balik amal-amal iman yang dia telah tinggalkan. Sama kita pun sama tuan-tuan. Kalau kita kat dunia ni kurang beriman, banyak dosa yang kita buat, kita nak balik-balik dah tak ada masa dah. No way. Kan? Dah tak ada masa dah. Na'udzubillah. Jadi gunakanlah kesempatan umur yang ada ini untuk kita melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Ini dah. Ini dah. Tak payah. Hari penyesalan itu juga adalah hari penghisaban. Kerana pada hari itu terlalu ramai yang amat menyesal apa yang telah mereka lakukan daripada amalan-amalan buruk dan apa-apa yang telah mereka terlepas dari mengerjakan unsur-unsur yang boleh menyelamatkan mereka daripada penyesalan. Jadi maknanya hari penghisaban lah maksud dia. Masa tu barulah menyesal. Allah nak hisap dah kita, barulah kita menyesal. Manakala pada hari itu orang-orang yang banyak melakukan amalan-amalan soleh akan girang gembira lah dan bersukaria di atas apa yang telah mereka lakukan di dunia dulu. Sebab itulah kalau kita tengok tuan-tuan,
para nabi, para sahabat kan simple hidup mereka. Kecuali lah beberapa orang nabi yang jadi raja lah, Nabi Sulaiman alaihissalam kan. Tapi kebanyakan nabi, majoriti nabi hidup begitu simple. Dan nabi kita pun pernah tak makan 3 bulan. 3 bulan berturut-turut, setiap hari tak ada makanan. Maknanya nabi kata rumah aku tak berasap. Dan sahabat kata, habis macam mana kamu teruskan hidup? Survive ya Rasulullah dengan 2 benda hitam, al-aswadain. Apa dia tuan-tuan? 2 benda yang tak perlu masak. Minum tu cukup. Ma'ul Zamzam dipanggil benda hitam juga. Yang kedua ialah tamar. 2 tu ialah Nabi selama 3 bulan tuan-tuan. Allahu Akbar. Terutama ketika Nabi di pulau kan oleh orang kafir Quraisy. Selama berapa lama? 3 tahun. Dalam keadaan lapar dah hagus sampai Nabi ikat perut kan, ikat batu di perut dia. Datang Abu Bakar Siddiq, ya Rasulullah, aku terlalu lapar Rasulullah. Ada tak makanan di rumahmu ya Rasulullah? Rasulullah angkat baju dia, tunjukkan. Aku pun terlalu lapar. Umar datang, Umar kata, ya Rasulullah, aku terlalu lapar Rasulullah. Ada tak sedikit makanan di rumahmu? Rasulullah angkat pakaian dia. Memang lapik dengan batu. Umar dengan Abu Bakar 1 batu je, Rasulullah 3 batu. Lapar sangat tuan-tuan. Jadi tak tahulah, mungkin itu petua lah kot. Kalau kita lapar, ikatlah batu yang sejuk kan, supaya perut kita tak lapar sangat. Wallahu alam. Itu petua lah Rasulullah ajar kita. Para sahabat ramai datang rumah Nabi. Tapi alhamdulillah, selepas itu mereka diberikan kebahagiaan setelah berlakunya hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kemudian, namun masih kedapatan orang yang beriman yang melakukan kebaikan yang menyesal lantaran tidak menambah amalan kebaikan mereka dan ihsan mereka. Ada juga. Ulama kata, orang yang beriman ada juga yang menyesal, na'udzubillah. Kerana lantaran lemahnya iman mereka dan kerana kurangnya amalan kebaikan dan ihsan mereka ketika berada di dunia ini. Manakala orang yang melakukan kejahatan menyesal di atas kecuaian dan kealpaan mereka terhadap Allah dan telah mensia-siakan masa-masa mereka di dunia ini dengan melakukan dosa-dosa dan maksiat serta meninggalkan ketaatan. Na'udzubillah. Kalau kita pegang phone tu, kita duduk hantar benda-benda yang tak elok, caci maki, kejian, kutuk orang, kata orang, kafirkan orang, kan, sesatkan orang, menyesallah kita nanti. Ada handphone untuk kebaikan, kita bukan hantar benda yang baik. Kita duduk kutuk orang, hina orang, tuduh orang, na'udzubillah. Jadi hati-hatilah. Zaman sekarang ni banyak cara pula untuk kita melakukan benda-benda yang menyalahi agama Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, apa lagi? Sikit lagi sebab kita lepas ni nak kena habis lawan. Allah sebut contoh dia yang lain, orang yang apa ni? Golongan manusia ni, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin minal ba'th fa inna khalaqnakum min turab ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى. Allah kata, wahai manusia. Makna kata, semua manusia, bukan orang beriman je. Lepas tu saya pernah berdialog dengan orang kafir lah, orang Kristian. Satu Kristian, satu Buddha, Hindu. Dia kata, Ustaz, apa bukti yang Ustaz kata Al-Quran ni untuk sekalian manusia, bukan untuk orang-orang Islam je. Saya kata, mana nak cari ayat ni, bukan senang nak cari kan. Sebab ya Allah Tuhanku, tolong ya aku ya Allah, jangan kau malukan aku di hadapan dua orang bukan Islam ni, untuk aku bertemu dengan ayat yang mengatakan, wahai orang-orang yang beriman. Sebab nak cari kan senang tuan-tuan. Kan, kalau dululah lama saya cerita ni, masa tu tak ada lagi phone ni. Sekarang ni pun senang, kita search je,
Kita tulis ya ayuhan nas je, keluar semua, beratus keluar. Dulu tak ada, terpaksa buka Quran satu-satu kan. Saya baca doa tu tuan-tuan, saya kata memang susah nak carilah, tapi saya cuba je. Saya baca doa tu, saya buka, terus keluar. Antaranya ayat ni. Ya ayuhan nas, oh mankind, oh human. Saya kata, adakah you Kristian ni dengan Hindu ni, you mengaku you manusia ke you bukan manusia? Tentulah Ustaz dia kata, kami memanglah manusia. Human, mankind kan, takkanlah kami binatang. Makna you termasuk dalam ayat ni. Allah ingatkan, wahai manusia, sekiranya kamu masih ragu tentang hari kebangkitan, ingatlah Allah Ta'ala, kami pernah jadikan kamu dulu berasal daripada tanah. Nabi Adam AS daripada tanah, ketulan tanah. Dan sekarang ni ahli sains buat kajian memang betul. Semua unsur-unsur yang ada dalam badan kita ini sebiji sama dengan apa yang ada dalam tanah. Magnesium dia, macam-macam lah. Anak pun tak ingat, dulu saya belajar. Magnesium, macam-macam lah unsur-unsur tanah. Semua ada dalam badan kita. Kemudian daripada tanah itu kami jadikan kamu nutfah. Percampuran antara benih lelaki, mani, dengan telur ovum perempuan. Jadilah nutfah. Nutfah ni benda yang bercampur. Atau ovum dengan sperm. Kemudian kami jadikan daripada sperm itu, ovum itu, nutfah itu adalah alaqah. Satu benda yang bergantung. Alaqah ni bergantung dekat rahim perempuan. Dia cari tempat yang paling serta. Tonton tengok dalam YouTube. Type kan pertemuan sperm dengan ovum. Dia cari tempat tu, bila dia bersatu je, dia cari tempat dia nak bergantung. Betul? Sebab tu Allah kata alaqah. Benda yang hanging, bergantung dekat rahim perempuan. Kemudian menjadilah selepas 40 hari, menjadilah mudghah. Seketul daging. Dan mudghah dalam bahasa Arab, disebut daging yang ada kesan gigitan. Betul tuan-tuan, ahli sains buat kajian. Ada perempuan yang gugur dalam keadaan dia baru dalam peringkat daging tu. Memang bentuk dia daging yang ada kesan gigitan. Tuan-tuan tak pernah tengok dalam YouTube. Betul Allah Ta'ala sebut. Sedangkan ahli sains sebelum ni tak tahu pun benda tu. Selepas 40 hari jadi ni, 40 hari jadi ni, 40 hari jadi ni, antaranya seketul daging yang digigit. Nampak kesan gigi tu dekat daging baby tu. Lepas tu dimasukkan tulang, diberikan tulang sehinggalah akhirnya tetap dalam perut ibu itu selama 9 bulan 10 hari, maka keluarlah ia sebagai bayi yang sempurna. Daripada tak ada, Allah adakan stages tu, step by step tu. Takkanlah daripada yang dah ada Allah nak musnahkan payah. Tentulah lebih mudah pada pekerjaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tiflah. Tsumma litablughu ashuddakum, dan ada di antara kamu yang melampaui umur dia menjadi bangka, terlampau tua. Wa minkum may yutawaffa wa minkum may yuraddu ila arzanil umur. Dan ada dimatikan awal, bahkan ada dipanjangkan umur dia hingga menjadi nyanyuk. Arzalil umur. Likaila ya'lama min ba'dihi ilman sya'a. Sampai peringkat dia tak tahu dah apa yang ilmu yang dia ada sebelum ni. Kencing kat situ, berak kat situ, tanya nama tak tahu. Cucu datang, "Tok, atuk tahu tak? Kenal tak? Siapa engkau?" "Tak, aku tak pernah jumpa." Kecil hati cucu dia. Baru nak tengok video kan, cucu anak dia datang, anak lelaki dia yang pertama, yang kedua, abang dengan abang long datang. "Pak, kenal lagi tak abang? Abang dengan abang long." Tak kenal dia, tak kenal lah tuan-tuan. Allah Ta'ala angkat ilmu dia, pengetahuan dia. Sampai peringkat tu. Sebab tu ada ulama kata, berdasarkan hadis Nabi, kalau boleh kita minta lah jangan terlalu tua sangat sampai menyusahkan orang yang nak jaga kita. Ada hadis tu kan, kalau lah mati itu baik untuk kita, maka matikanlah kita dalam keadaan kalau baik, mati itu untuk kita. Tapi kalau hidup panjang umur tu lebih baik, kita tak lupa banyak beramal, maka panjangkan umur tu lebih baik, maka panjangkanlah umur kita. Minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa taral arda hamidatan fa idza anzalna 'alaiha al-ma' ihtazzat wa rabat wa ambatat min kulli zawjin bahij. Dan kamu melihat, ada tak makna dia? Panjang maknanya, dan di antara kalian ada yang diwafatkan dan ada pula yang antara kalian dipanjang umurnya sampai pikun. Pikun tu tua bangka lah. Kan, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang dahulunya telah diketahuinya. Dan kalian melihat bumi itu kering.
Negara kita ni tak nampak sangat. Tapi sekarang ni kita boleh nampak dah. 3 bulan katalah kering, rumput-rumput, pokok-pokok, turun hujan satu malam je, besok menghijau. Kalau kat negara Arab, negara panas, memang ketara tuan-tuan. Saya pernah duduk Turkmen kan, selama 7 bulan. Masa musim kering Allah tuan-tuan, dekat batu pun tak tumbuh pokok. Kalau ada pun kuning sekuning-kuningnya. Pokok kat tengah bandar yang sebelum ni hijau-hijau bunga cantik tu, datang musim panas dekat Turkmen tu, kering kontang tuan-tuan, padang pasir. Orang kata apa? Macam Sahara tu. Tapi bila malam tu hujan je, Allahu Akbar. Besok kita keluar rumah nak pergi pasar ke apa kan, dah keluar dah rumput-rumput. Bunga-bunga halus dah keluar dah. Masya Allah. Satu malam je hujan. Nampaklah. Bila kita baca ayat ni, kalau kat sana memang ketara. Kan? Dialah yang hak, yang benar. Sesungguhnya dialah yang menghidupkan segala yang mati. Dan sesungguhnya Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah akan datang. Pasti akan datang. Tidak ada keraguan padanya. Dan bahawanya Allah membangkitkan semua orang dalam kubur dia pada hari kiamat nanti. Semua kita akan dibangkitkan. Okey, kita tengok jam je. Takut isyak, tak sedar. 8.26, ada masa lagi? Ada Okey, kita habiskan. Siapakah golongan itu? Baru masuk. Tadi mukadimah baru. Siapakah golongan yang menyesal itu? Di dunia dia menyesal sebenarnya. Di akhirat lebih hebat lagi penyesalan dia. Pertama orang tentulah orang kafir. Disbelievers. Al-Fadhil Al-Ustaz Muhammad Yusran Ansar menyebutkan golongan-golongan yang menyesal di hari kiamat nanti berdasarkan Al-Quran. Pertama orang-orang tentulah orang kafir tuan-tuan. Iaitu manusia yang paling menyesal dari kiamat nanti adalah orang-orang kafir. Allah Ta'ala menyatakan, Inna anzarnakum azaban qariba, yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah, wa yakulul kafir, ya laitani kuntu turaba. Sesungguhnya kami telah memperingatkan keadaan kepadamu, hai orang-orang kafir, tentang siksaan yang amat dekat, yang amat dahsyat dan dekat. Pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya, kesan daripada perbuatan tangannya dekat dunia dulu. Dan orang kafir lantas berkata, alangkah baiknya sekiranya aku dahulu adalah tanah. Tak guna dah. Masa tu, ya Allah, kalau aku tahulah begini keadaan neraka, dahsyatnya aku akan dicampakkan ke dalamnya, ya Allah. Lebih baik dulu aku jadi tanah je, dipijak manusia. Tapi tak boleh dah. Kamu bukan tanah, kamu manusia. Na'udzubillah. Dan yang kafir ini sama ada daripada kalangan manusia ataupun daripada kalangan jin. Ada juga jin yang kafir. Ramai jin yang kafir pada Allah. Tak ramai yang beriman kepada Allah. Yang beriman tu macam kita lah. Tapi ada tuan-tuan. Tuan-tuan tengok dalam YouTube sekarang ni, ada ustaz yang rawat orang kena gangguan jin kan. Sampai ustaz tu pujuk jin tu. Kamu tahu tak, kamu telah buat aniaya zalim pada perempuan ni. Dia bercakap lah, tapi kena suara perempuan tu. Mana aku tahu? Aku ingat perempuan yang senang, seronok aja. Rupanya dia terseksa. Mana aku tahu? Kamu Islam ke kafir? Ustaz tu tanya. Apa Islam atau apa tu kafir? Islam maknanya dia beriman dengan Allah. Siapa tu Allah? Memang dia tak tahu. Dia tak kenal Allah. Apa tu kafir? Kafir yang tak kenal Allah. Tak kenal Tuhan. Jadi aku ni kafir lah. Iyalah sebab kamu tak beriman dengan Allah. Bagaimana aku nak beriman dengan Allah? Aku tak kenal dia. Dia ustaz tu pun syarahlah sikit. Siapa tu Allah? Apa tu Islam? Kamu nak keluar tak daripada badan perempuan ni? Kata ustaz tu. Dia kata aku dah lama duduk dekat 2 bulan. Bukan senang. Ni semua masalah apa? Masalah cinta. Dia dah jatuh cinta kat perempuan tu. Ustaz tu tak boleh. Kamu golongan jin. Tak sama dengan kami. Kami manusia. Kamu menganiaya perempuan ni. Keluar. Ukhruj. Ustaz tu kata. Ukhruj minha. Ukhruj min nafsiha. Keluar daripada badan perempuan ni. Dia tak nak keluar. Ustaz tu, kalau kamu tak nak keluar, okey. Ustaz tu kata, aku akan baca ayat Allah, kamu akan terseksa. Silakan, dia kata. Ui, orang hajar betul. Ustaz tu baca ayat kursi, baca ruqyah lah kan. Oh, sakit, menggeletik perempuan tu. Oh, sakit, jangan baca ayat tu, aku terseksa. Kalau kamu tak nak, keluar dia kata. Dia keluar kejap. Lepas tu perempuan tu bersedar, kenapa? Kat mana saya ni? Kenapa apa jadi pada saya? Ustaz tu, kamu diganggu oleh satu jin yang dahsyat. Yang umur dia lebih tua daripada Fir'aun.
Kan? Lepas tu perempuan tu kata, lah lama saya sakit menderita kan. Lepas tu bila ustaz tu ni dah diam, ustaz tu nak balik, dia masuk balik daripada perempuan tu. Dah mengacau balik. Ustaz tu datang balik. Kenapa dia tu? Suami perempuan tu kata dia masuk balik ustaz. Kalau begini keadaan kamu, aku bunuh kamu dengan ayat-ayat Allah. Oh jangan ustaz dia tu. Aku dah masuk Islam. Kan kau Islam kat aku tadi, takkan kamu nak bunuh sama-sama Islam? Pandai betul. Selepas ni aku keluar, aku takkan masuk dah. Dia tak masuk dah sampai sekarang. Ana tengok sendiri tuan-tuan, kejadian tu berlaku depan mata Ana. Kan? Bagaimana ustaz tu rawat perempuan tu. Dan ada yang sampai 5,000 jin masuk. Tuan-tuan bayangkan, satu jin pun dah sakit, 5,000 jin masuk, ganggu dia. Kan? Na'udzubillah. Jadi maknanya yang menyesal nanti, yang kafir daripada minal jinnati wan nas. Yang kedua, orang yang akan menyesal itu orang yang tidak mengikut sunnah Nabi SAW. Banyak buat benda yang reka-rekaan. Yang Nabi tak ajar, yang tu dibuat. Kan? Perbuatan yang Nabi tak ajar. Yang Nabi ajar, dia tinggalkan. Kan? Na'udzubillah. Cukup dah nanti kita sambung. Kita sambung yang kedua, panjang lebar nanti insyaAllah. Wallahu'alam.